lebih lah. Saya tak faham bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi adinda berdua yang mengacarakan majlis pada malam ini, seorang berbahasa Melayu, seorang berbahasa Arab. Yang berhormat Datuk Ustazah Hajah Siti Aisyah Ghazali, Esko Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Yang amat dihormati Datuk Kamaruzzaman Mamat, Ketua Polis Kedah, yang pertama kalilah dibawa oleh Menteri Besar mai ke Mesir ni. Saya nak main tangkap tuan-tuan semua. Yang bahagia Datuk Syekh Zakaria Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah, yang juga mantan pegawai atasi pelajar Kedah yang pertama, dan beliau telah set banyak SOP lah dalam pengurusan pelajar-pelajar di Kedah, walaupun pada zaman itu beliau tidak digemari. Akhirnya orang memahami bahawa inilah tugas yang terpaksa dibuat oleh seorang pegawai. Lalu ni orang ucap terima kasih, dan yang menentang dia masuk dululah. Lalu ni semua dia ambil kerja di lembaga zakat. Saya kenal puak lawan dia pun. Bagusnya saya kata dia ambil kerja. Nampak jangan lawan Cik Azhar tu dia tak boleh ambil kerja. Yang bahagia Dr. Ahmad Fakhruddin Fakhrazi, Pengerusi Yayasan Islam Kedah. Ustaz Afnan Hamimi, Setiausaha Politik. Encik Ahmad Emil Rastan Badruddin yang handsome tu, tuan-tuan muslimat jangan pandang. Setiausaha Sulit, Menteri Besar. Tuan Syekh Yusof Haji Ahmad, Pegawai Khas Agama, Pegawai Atasi yang kedua. Tentu saya kenal semua pegawai atasi daripada pertama sampai yang sekarang ni lah. Yang ketiga tu Syekh Non kan, no? Syekh Zainul Jamal, bekas pegawai agama, Menteri Besar juga, dihantar ke sini zaman almarhum Ustaz Azizan. Mula kerja dengan saya, kami lah, kali-sekali tetap dia main Mesir. Dia buat balik motor tuan-tuan bulan kotak. Saya ingat awak beli kitab. Teruk betul channel. Haji Badrul Isyam, Pegawai Khas Menteri Besar Jaga Kawasan. Muhammad Faiz Hussein Syukri, Ketua Pegawai Perhubungan, Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat. Encik Azhar bin Syuaib, Atasi Pendidikan Kedah. Saudara Muhammad Muaz bin Syahrul Niza, yang di-Pertua Majlis Kebajikan Keluarga Kedah sesi 21-22. Muhammad Fardi Muhammad Nasyid, Pengarah Mesra 21. Adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian, saya ada pantun. Lagi saya takut saya lupa. Saya jawab Cik Azhar dululah. Dari Kedah ke Singapura, sehingga di KL membeli gula. Saya membawa berita gembira, JDT kalah lawan bola. Kan semua orang seronok kalau JDT kalah. Kalau JDT menang orang tak heran pun, kan? Kalau kalah orang suka. Ni lihat apa nama dia jual tadi tu, yang di-Pertua kan, no? Ini Ustaz Afnan tulis tak sedap, salahkan dia. Sekian lama pergi menjauh, wajah kulihat di dalam mimpi. Bahaya betul. Kalau dah kasih bersama sungguh, kering lautan tetap pun nanti.
Langit cerah, awan membiru, keliling pula bulan bercahaya. Wajah Tuan bila ku pandang, bagai melihat pintunya syurga. Jiwang juga Afnan ni pun. Saya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia keizinan dapat saya dan rombongan hadir dan sampai ke bumi Mesir ini. Saya sendiri ini kali yang ke-9. Tuan-tuan belum lahir lagi, saya sudah sampai di sini. Dah tipu je tu. Saya sampai mula 2011 dengan Datuk Aisyah Ghazali. Ustaz suruh mai tengok selepas apa nama? Ops piramid. Budak balik. Kemudian kita sewa kapal hantar balik. Duduk Ustaz, dia kata hampa pergi tengok budak-budak jadi guna dah. Saya Datuk Aisyah dan beberapa orang sahabat lagi sampai tahun 2011. Biasa tahun 2011 tu tuan-tuan belum ambil SPM lagi pun. Kan? Fatihah baru umur 11 tahun. Dah 5 lah baru. Itu menunjukkan Ustazah Aisyah sudah tua. Lama orang mai. Saya diberi amanah besarlah memimpin negeri Kedah Darul Aman. Bermula 17 Mei 2020. Ini dah nak masuk 2 tahun lah. Saya bercita-cita untuk mengunjungi anak-anak di Mesir ni lama dah, tapi dihalang oleh pandemik COVID-19. Saya dan Tuan Syekh Zakaria ni selalu berbincang lah, kalau jumpa tak ada tajuk lain. Bila pergi Mesir? Pasal usaha membangunkan negeri yang sedang kami usahakan tidak akan lengkap tanpa orang-orang baik untuk mengisinya. Cabaran yang kita ada ialah untuk menyediakan manusia-manusia yang sesuai mengisi semua program-program pembangunan. Pembangunan fizikal dan pembangunan modal insan, pembangunan rohani manusia di Kedah. Saya berharap tuan-tuan semua selepas tamat pengajian tidaklah membawa diri jauh sangat. Balik duduklah di Kedah. InsyaAllah kita akan usaha untuk sediakan peluang pekerjaan. Janganlah tuan-tuan semua bercita-cita untuk mengorat anak dara Johor. Kahwin orang Johor, duduk Johor. Habislah orang Kedah kan. Lembaga zakat belanja puluh juta lah. Untuk menghantar tuan-tuan ngaji di sini. Dah jadi orang hebat. Balik berkhidmat di Kedah. InsyaAllah nah. Kerja lulusan syariah, kerja sektor industri pun tak apa. Tak apa. Jangan berasa lulus syariah, lulus bahasa Arab, lulus apa, kena jadi ustaz dia. Tak. Kita nak orang-orang yang ada kelulusan di Mesir ni menceburi semua sektor yang kita sediakan di Kedah. Ada banyak pelaburan telah bersetuju dan telah memulakan operasi di Kedah. Saya nak umumkan tuan-tuan, entah apa rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. 60% daripada jumlah pelaburan yang masuk ke Malaysia bagi suku tahun 2021 datang ke Kedah. Jumlah tahun bagi suku pertama 2021 jumlahnya 43.2 bilion. Negeri kedua di belakang Kedah adalah negeri Selangor. Tak sampai 6 bilion. Jauhnya. Jarak. Saya bila dimaklumkan tentang peristiwa apa perkembangan yang baik ini, saya memanjat syukur dan
duk tercari-carilah apakah rahsia di sebalik semua kurniaan daripada Allah Ta'ala ni. Rahsianya apa? Sampailah tak jumpa lagi, jadi tak boleh cerita. Rahsia mana boleh apa? Kalau dijumlahkan tahun 2021, suku pertama 3 bulan yang pertama, suku kedua sampai bulan 6 lah. Ini bulan 11. Jumlah pelabur yang telah bersetuju dan membuat majlis pecah tanah menandatangani dokumen-dokumen untuk memulakan proses pembangunan kilang industri, jumlahnya 53 bilion. Saya belum jumlahkan pelaburan swasta di Langkawi oleh Wydad Group berjumlah 40 bilion. Ada lagi Open Road Asia yang bercadang membangunkan litar di Langkawi itu. Asal saya dia cadang 1.3, sekarang sudah jadi 4.2. Kalau jumlah-jumlah kat 110 bilion dalam tempoh setahun lebih ini. Tentu semua nak cari orang mai bawa duit dan melabur, membuka industri di satu negeri yang jauh di utara. Kakak bokasak kan, no? Kata orang macam-macam. Satu rahmat besar. Ini semua kerja Allah Ta'ala. Memberi rezeki kepada kita semua. Di sebalik semua pencapaian yang besar itu, saya berusaha untuk berbuat baik sebaik-baiknya kepada semua orang. Saya berusaha juga menuntut apa yang telah menjadi hak kita yang telah hilang. Saya berikrar untuk menjadi pejuang bagi negeri kita. Jadi saya mengharapkan adik-adik semua yang sedang melanjutkan pelajaran menjadi penyokong dan pendokong kepada perjuangan ini. Perjuangan untuk meletakkan Kedah di tempatnya. Kedah ini oleh kerana kita negeri pertanian. Saya tak heran bila diumumkan oleh Cik Azhar tadi, tuan-tuan semua menang acara sukan tangan. Pingpong, badminton, pingpong, badminton. Pasal apa? Pasal kita semua orang mukul padi. Mukul padi bukan awak kerja dengan kaki. Semua kerja dengan tangan kan. Mungkinlah adik semua tak dan tengok kok orang mukul padi. Semua kerja dengan tenaga tangan. Jadi sukan tangan je lah menang. Kaki bola kalah lah. Ada banyak ruang untuk berbuat kebaikan di dunia ini. Bila sampai umur kita sudah mencecah 40-an, Allah buka ruang untuk kita berfikir untuk menghabiskan umur kita dunia ini dengan berbuat baik. Siapa yang umur 40 tapi tak ada cita-cita nak buat baik itu siaplah. Jadi buat baiklah sedaya upaya sebagai bekal untuk kita mati. Mati ni kena ingat selalu. Ada orang tak ingat mati, dia ingat nak hidup ya kan. InsyaAllah Allah akan beri banyak lorong-lorong untuk kita buat kebaikan. Kadang-kadang tak ada idea. Tak tahu nak buat apa kan. Tiba-tiba Allah campurkan idea macam tu saja. Jadilah. Jadi semua kerja-kerja baik ini Allah pilih. Allah pilih kita untuk menjadi ejen kepada penyebaran kebaikan. Kena doalah supaya kita sentiasa dipilih untuk menyebar luaskan kebaikan. Ada juga orang yang menjadi ejen menyebarkan berita palsu. Ejen untuk menyebarkan penipuan dan pembohongan. Kena berdoalah supaya Allah jauhkan kita daripada kerja-kerja yang sia-sia macam tu. Saya ni memanglah selalu jadi mangsa kecaman. Tapi saya tak apa, saya tak ada dah lali dah. Biarlah orang kata apa pun. Tak ada masalah apa. Sebab tiap-tiap kecaman yang diterima tu adalah pahala daripada kecaman orang lah. Dapat pahala tau.
Orang kata kat kita tak jawab apa-apa, tak kata apa-apa. Kita mayang sunat sikit, puasa sunat malas. Puasa Ramadan pun sikit wajib ya. Jadi harap pahala orang mengata kat kita lah. Jadi tuan-tuan, kalau tak ada kata apa, katalah kat saya. Dapatlah pahala, pahala free. Tak izah habak kat saya. Dia kata orang buat benda bagi kat kita. Biar pergi ya. Dulu-dulu lagi orang mengata, dulu tak ada WhatsApp lagi. Facebook pun baru nak mula. Masa itu pun sudah ada kecaman-kecaman di media sosial. Saya ni kaki repot juga lah. Bila orang kata apa, saya pergi habak kat dia. Dia pun nak dengar. Dia kata, bawa Facebook hamai rumah aku. Facebook dia tu tag tu lah. Tag tu dia pergi Facebook. Saya kata bukan Facebook tu Ustaz, tu iPad. Bawa tu Facebook hang. Dia tahu Facebook. Dia kata apa aku? Saya pun baca. Lama dia merenung, dia bagi nasihat sana yang sangat bergunalah untuk kita semua. Dia kata, kita puasa malas. Bayang sunat pun jarang. Jadi harap pahala orang mengata tu pun insya-Allah lah masuk surga dengan tu lah. Jadi bukanlah nak suruh orang mengata, tapi kena sabar. Redha lah. Kerana tiap-tiap kejadian tu Allah akan beri pahala lah kepada kita. Yang kedua, dia bagi apa? Sirah yang baik. Dia kata hang, aku ni boleh jadi menteri besar. Tak tahu nak tahan berapa hari pun. Tahu tak, zaman Khalifah, 3 Khalifah utama, Khalifah Ar-Rashidin, 3 daripada mereka itu mati dibunuh. Sayyidina Umar mati dibunuh. Sayyidina Osman mati dibunuh. Sayyidina Ali mati dibunuh. Mati cik oi, dia kata. Kita berorang kata hang tak tahan lah. Tahan. Saya pun tahu dia pun tak tahan juga. Jadi untuk memotivasikan diri, kalau ada kecaman, cacian, cercaan, lebih ringan daripada mati dibunuh. Jadi itu benda-benda yang patut menjadi motivasi. Zaman sekarang ni pengecam lebih ramai pada orang menghargai kerja buat kita. Jadi tuan-tuan janganlah kecam jawatan kuasa MKK ni. Mereka pun sering menjadi masa kecaman juga, terutama yang di petua. Banyak sudara-sudara yang tak join persatuan ni, dia selalu marah. Marah apa nama? AJK ni, macam-macam dia kata mak pulun lah, mak giat lah apa. Mak beliau lah. Noh ada pakai seluar jeans tu. Kan? Duk jauh sikit, tak join persatuan apa semua, selalu dia kutuk apa. Saya selalu dengar. Ini adalah satu adu domba. Biasa saja perkara macam itu. Dunia ni bukan ada orang sejenis kita saja. Orang macam-macam jenis. Kena terima lah. Biasa saja. Ada orang suka main bola, ada orang suka main game, ada orang tak suka apa-apa. Jadi semua tu adalah adunan untuk kita hidup bersama. Jadi duduklah dengan sebaik-baiknya. Saya tak mau cakap terlalu tinggi-tinggi dengan anak-anak semua. Cakap agak-agak kita pakat-pakat faham sudahlah. Serupa yang bahasa yang selalu saya guna di Kedah hari-hari pun. Di kadang-kadang orang tak mau faham bahasa Kedah. Kita melawak, dia kata kita serius. Kadang-kadang melawak tu untuk meredakan stres. Bila masyarakat dah terlalu tertekan dengan COVID-19, orang banyak tension, orang stres, semua nak serius saja. Jadi saya buat lawak sikit. Bagi redakan ketegangan tu. Orang ambil lawak tu lah jadi benda serius. Bodoh tu. Lawak tak boleh. Esok dah kerana ada live ni kan, dia potong tentang bodoh tu. Dia kata Menteri Besar Kedah memperbodohkan pelajar di Mesir. Contoh dia macam tu. Pasal orang tak boleh dengar sampai habis. Inilah. Orang bodoh pun ada keliling kita tuan-tuan. Jangan mengharapkan semua di keliling kita tu orang pandai-pandai. Kita juga hidup dengan orang-orang bodoh. Jadi raikan sajalah.
Adik-adik sekalian, saya mengharapkan lepas melalui proses pendidikan ni, kita ada kemahiran yang banyak. Ada banyak types jenis orang keluar universiti ni. Saya nak mengatalah sikit lah. Jangan ambil simpan di hati, simpan saja di peti. Bila balik di Malaysia besok, seboleh-bolehnya kita nak aplikasikan ilmu yang ada di sini dalam kehidupan sebenar. Tak ramai ustaz, asatizah kita yang boleh mengajar, tapi pada waktu yang sama dia apply ilmu dia dalam kehidupan. Saya dah terpaksa sebutlah, saya rasa orang yang paling bijak lah untuk aplikasi ilmu yang dia ada dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku dalam kehidupan ni berdasarkan ilmu dia, ialah Ustaz Azizat. Bagaimana untuk apply ilmu dalam kehidupan. Tak ramai yang faham kaedahnya. Ramai asatizah kita boleh baca kitab, boleh mengajar, boleh ceramah, boleh forum, berpidato, tapi nak relate ilmu itu dengan kehidupan sebenar susah. Tak tahu nak letak tang mana. Dalam keadaan senario macam ini, kaedah apa, hukum apa, sirah apa yang akan menjadi sandaran ataupun rujukan. Ini saya rasa tak ada di bilik kuliah. Kerana di bilik kuliah dia hanya menyampai. Aplikasi dalam kehidupan sebenar, tuan-tuan lah yang kena letaknya. Kena apply. Saya tak mengaji bidang yang tuan-tuan mengaji ni. Saya tumpang saja. Saya tumpang ustaz tu berapa tahun. Tetapi saya tak ada mangkuk yang sesuai untuk saya tadah. Kalau saya ada background yang macam tuan-tuan, saya rasa banyaklah saya boleh tadah. Oleh kerana saya tak ada bakul, saya ada raga je. Raga ni kalau cedok tirih tuan-tuan tak lekat. Dia lekat kot jaring-jaring tu saja. Apa yang saya ada tu yang melekat di jaring tu lah. Tapi tuan-tuan ada background pengajian di sini, tuan-tuan ada tepuai, ada mangkuk, ada timba yang boleh dikutip daripada orang-orang lama. Jadi saya cakap ni hadut olahraga tu lah. Tak banyak. Sebab saya tak ada background tu. Saya tak ada tool untuk mengutip mutiara tu. Tuan-tuan ada. Allah beri saya peluang. Tapi kerana saya tak ada tool yang cukup, saya ada untuk diri saya saja. Saya tak boleh nak sampaikan pada orang. Contoh. Satu ketika ustaz naik kereta polis. Itu yang saya bawa kereta polis tu. Ustaz pakai outrider. Di kalangan orang PAS, outrider ni terlalu asing. Dia kata apa, dia terpisah 2 hari pakai polis duduk depan. Naik Mercedes. Dia kata apa ustaz ni pakai kod naik Mercedes. Itu orang PAS tuan-tuan. Bukan saya nak mengatakan orang PAS. Saya pun PAS. Tapi stigma yang ada di kalangan orang macam tu ialah Menteri Besar PAS ni mesti pakai jubah. Mesti pakai sorban, naik kereta buruk. Tak boleh naik Mercedes, tak boleh ada polis. Kena lawan polis. Polis ni kerja nak tangkap orang. Polis ni tak elok, tak bagus. Tak boleh pakai mereka. Tu stigma pada masa tu lah. Law ni saya kawan dengan ketua polis tuan-tuan. Saya ada masalah apa saya tanya dia. Dia habaq. Dia bagi apa nama? Nasihat-nasihat. Itu cara kita bekerja. Tentu janganlah anti-establishment sampai tak boleh kawan semua orang. Satu hari kita ada program di Batu Sembilan. Program tu orang ribu-ribu. Parking dari Batu Sembilan tu sampai kota lah. Sampai kota Sarang Semut. Padat. Orang krem semua. Jadi tak nak pergi. Pasal lah minta outrider. Jadi polis lah bawa.
outrider, MPV ada, motor ada, bawa Ustaz naik Mercedes sampai di Batu Sembilan dengan cepat, balik. Saya pakai polis naik Mercedes, tak pakai jubah, pakai kepiah hitam. Zaman itulah 2008. Tak jawab senang je. Tu saya kata apply kau yang ada ni dengan kehidupan kita. Dia kata aku menerima ijtihad Muawiyah. Masa peristiwa ketika Muawiyah menjadi gubernur di Mesir. Mesir ni adalah sebahagian daripada tanah jajahan Rom. Ditakluk, ditawan oleh tentera Islam. Dilantiklah, Sayyidina Umar lantik Muawiyah jadi gubernur Mesir. Ada satu orang, dia tak puas hati kerana Muawiyah di Mesir. Dia duduk di istana presiden lah, istana gubernur. Dia pakai baju yang cantik-cantik. Dia duduk macam orang besar-besar di Mesir. Bagi setengah sahabat, perkara ni tidak boleh diterima. Maka dia berjalan daripada Mesir pergi di Madinah mengadu kepada khalifah. Mengadu-ngadu, dia kata, wahai khalifah, aku nampak Muawiyah telah berubah, dia dah pakai baju cantik, dah duduk di istana gubernur, baju dia mahal, kuda dia mahal-mahal. Sayyidina Umar ambil pedang, ambil satu tulang. Garis di atas tulang tu, garis lurus. Dia tahan balik, bagi kat Muawiyah tulang ni. Dia akan faham garis lurus ni. Orang ni jalan kaki, balik. Dibagi tulang yang digariskan oleh khalifah Sayyidina Umar tu kepada Muawiyah. Ni yang saya kata aplikasi ilmu. Muawiyah menjawab, tulis satu surat. Dia fahamlah garis lurus tu. Dia kata Mesir adalah sebahagian daripada Rom. Rom ni, masyarakat sekitar dia hanya mengenali pemimpin-pemimpin yang berwatakkan pemimpin. Pemimpin mesti duduk di istana pemimpin. Maka aku berijtihad dalam keadaan ini, kita pemimpin Islam mesti sesuai dengan suasana pada masa itu. Kalau aku pergi duduk macam masa kita duduk Madinah, duduk pondok kecil, orang Rom tidak akan hormat kepada gubernur. Orang tidak akan terima kepimpinan kita. Orang Rom kenal pemimpin dia pakai baju lagu ni. Cap mahal lah. Macam lah ni cap apa. Saya pun tak ada cap mahal-mahal lah. Tapi ni pun boleh kata. Apa? Baju mahal lah. Dockers. Zaman tu tak ada lah Dockers kan lah. Orang Rom ni, orang Mesir ni, dia kenal pemimpin dia lagu tu. Jadi aku berijtihad. Pemimpin yang mengetuai sebuah negeri yang baru ditawan, baru dibuka oleh orang Islam, perwatakan, pakaian, kediaman, kehidupan, dia mesti menjadi pemimpin yang dikenali oleh orang pada waktu itu. Barulah Sayyidina Umar faham. Dia kata ijtihad Muawiyah itu betul. Sama dengan apa yang dibuat oleh Ustaz. Dia kata aku terima ijtihad Muawiyah yang menjadi gubernur di Mesir. Dalam keadaan tu orang Mesir kenal pemimpin dia. Sama orang Kedah pada masa tu. Orang Kedah pada masa tu bukan orang Kelantan. Orang Kedah bukan saja orang Pah. Orang Kedah ni macam-macam. Ada UMNO, ada satu tak ada lagi. Ada PKR, ada DAP, ada macam-macam parti dan ramai yang tak ada parti. Orang PAS saja kenal kepemimpinan macam Tok Roni Aziz. Orang UMNO tak kenal. Orang parti lain tak kenal. Orang tak ada parti tak kenal. Jadi semua orang Kedah kenal menteri besar. Nak kata tu, orang Kedah tahu menteri besar bila dia nak pergi mana-mana, ada polis depan. Ada polis outrider yang bawa dia. Dia ada escort di depan. Itulah ijtihad yang dibuat oleh Ustaz Zizan untuk orang terima
Inilah kepimpinan yang dikenali oleh orang Kedah. Dia boleh apply ilmu tu, la tu juga. Dia tahulah apa dia nak rujuk. Sandaran dia apa. Jadi inilah saya kata skill menuntut ilmu. Bagaimana nak apply dalam kehidupan kita. Nah, adalah kemahiran tu. Saya tiru saja. Saya ambil daripada ustaz je. Tuan-tuan dah ada peluang duduk di sini. Ada peluang banyaknya tempat pengajian. Jangan tuang kuliah. Jangan tidur di asrama. Jangan tidur di rumah sewa sampai tak mengkit-mengkit. Ada orang tidur hari Senin, bangkit hari Rabu. Hari Selasa hilang. Hari Selasa dia tak ada kuliah apa. Dia tidur pada hari Senin, bangkit hari Rabu. Ni cerita di kampung saya, bukanlah di sini. Budak kampung saya tu nama Syuib. Dia bukan tidur hari Senin, bangkit hari Rabu. Dia tidur hari Jumaat, bangkit hari Ahad. Skip hari Sabtu. Tapi masih hidup sampai sekarang ni. Banyak kaedah kita nak belajar. Ada ustaz-ustaz, syekh-syekh yang datang ke kediaman mengajar. Ada keperluan kita untuk hadir ke kuliah. Saya pun nak habaq yang tuan-tuan pun dah tahu. Selalu orang tuan-tuan main nasihat tu je lah. Ramai budak Kedah tak boleh berbahasa Arab. Kan? Ramai dah orang kata. Kami pun malas dah nak dengar. Nak kata juga. Bolehlah. Mengajilah. Supaya pandai bahasa. Apa nama Cik Azhar tadi mengumumkan ramainya anak-anak Kedah yang berjaya. Ada Mumtaz, ada Jidan, ada Jai. Saya tahu sekat tu saja. Ada juga yang gagal tuan-tuan. Adik-adik semua. Kalau cempok yang tak lepas dengan yang gagal, saya takut hak tu lebih ramai daripada hak kita umum tadi. Jadi kena bersedia. Kita dah habis duit banyak. Tuan-tuan semua, kadang-kadang kita tak tahu mak pak kita jual lembu ke, jual tanah ke, jual kereta ke kita nak main sini. Kita tak tahu. Kita duk sembang kawan-kawan kita, ya duk pakat nak beli baju, nak beli apa-apa, kita duk penin. Duk cari duit nak hantar main tu. Belum Tuan Datuk Syekh Zakaria ni bagi duit. Tuan Syekh Zakaria ni pun tengok agak kita nak bagi duit. Kalau bodoh dia pun tak mau bagi. Buat habis duit zakat je. Dia pun nak kena cari. Duit zakat ni duit amanah Allah Ta'ala kat dia. Tuhan bagi dia tahu duit zakat. Takkan nak bagi mudah-mudah aku tu. Nak kena pilih orang yang betul-betul layak terima. Fi sabilillah ni, asnaf kita ni fi sabilillah. Betul ke fi sabilillah? Kadang main duduk sini tak fi sabilillah pun. Fi sabi apa tak tahu. Fi sabilillah mandi. Boleh jadi. Nak main makan nasi Arab je. Nak kena teliti sungguh-sungguh dan saya setujulah Datuk Syekh Zakaria teliti cermat tu. Pasal berat juga. Jadi pak kita hak masa mula kita main tu mungkin jual lembu tuan-tuan. Adik-adik semua. Anak-anak sekalian. Jual kereta, berhutang. Saya tahu ramai yang berhutang. Hak nak pinjam duit saya apa dah. Masa tu lah saya pun tak ada. Saya bagilah sikit-sikit. Kita main sini dengan gembira lah. Boleh pergi ngaji jauh. Tapi kena kenanglah pengorbanan ayah, mak, adik-adik semua yang dari kampung. Abang saya mengaji dengan Tuan Syekh Zakaria ni, Datuk Syekh Zakaria ni. Zaman dulu, 90-an. Buat kursus bahasa di Nilampuri. Tahun 89. Saya form 3. Abang saya nak terbang ke Mesir. Tuan-tuan semua, pak saya jual biji kopi je. Lama himpun biji kopi tu. Jual lembu. Anak lembu jantan sekong. Terbang. Biji kopi. Betulan ada kak saya sulung. Kak sulung saya mula jadi cikgu tahun 88. 89 tu buat loan bank bagi adik mengaji.
Saya kalau cerita bab susah ni, saya keduh nak teriak. Sebab saya susah semua. Adik-beradik 13 orang. Ceretet ni, ceretet. Saya rasa tak ada kot dalam dewan ni yang adik-beradik 13. Tak ada kan? Siapa ada angkat tangan? Berani lawan. Tak ada. Pak saya naik petai. Petai hutan. Musim orang buat benang, dia pergi ambil upah mukul padi. Pak saya mukul sehari 22 guni. Orang kampung semua heran. Heran. Dia kata, macam mana Pak mu ni kuat? Dia kata. Aku habis lah. Habis perah lah. Paling kuat 15. Pak mu kecil ya, dia kata. Boleh 22 guni. Dia cerita pun saya dah tua lah. Saya kata, saya tahu. Pak Long anak 3. Pak saya 13. Kalau Pak Long boleh 15 guni, padahal lah anak 3. Pak saya 22 guni tak padang, anak dia 13. Nak makan. Jadi pak saya kuat lah. Habis musim padi, masuk hutan cari petai. Tak ada petai, ambil gunung. Tak ada gunung, ambil tampui. Tak ada tampui, ambil rotan. Tak ada rotan, ambil lah apa-apa, buat balik. Anak-anak mengaji. Jadi tuan-tuan mungkin tak alami lagi keadaan tu. Pak kita mungkin kerja-kerjaan, mungkin peniaga, mungkin cikgu, mungkin yalah ada harta. Tapi tiap-tiap ayah yang hantar anak main mengaji, semua akan mengalami kesukaran. Semua akan bergolok gadai, akan bersusah payah. Jadi tuan-tuan semua, kewajipan yang ada di bahu tuan-tuan ialah menunaikan tanggungjawab. Jalankanlah amanah tu sebaik-baiknya. Jangan main-main. Jangan sia-siakan kesusah payahan keluarga untuk hantar kita ke sini. Saya memimpin negeri. Saya menguruskan negeri secara makro. Saya sediakan peluang pekerjaan. Saya bawa investor masuk. Saya takbir dengan baik. Saya kutip hasil. Saya halang ketirisan. Saya berbelanja dengan cermat. Saya nak rakyat Kedah ni kehidupan dia berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik dari masa ke semasa. Apapun bidang kerja, apapun latar belakang, apapun agama, apapun bangsa, rakyat Kedah, dia ada hak untuk hidup lebih baik. Dan kehidupan yang lebih baik itu kena diusahakan oleh kerajaan. Dan kerajaan itu sedang saya pikul sekarang ni. Saya sedang cuba untuk wujudkan environment, suasana, peluang yang sama rata untuk semua orang. Dan saya nak peluang-peluang itu diisi oleh tuan-tuan semua bila balik nanti. Itu kerja saya. Kerja tuan-tuan, adik-adik semua, anak-anak semua, sama sekali fikir tentang diri. Aku ni kalau kerja ngaji main-main ni nak jadi apa? Bolehkah aku lulus dengan baik seperti yang diharapkan oleh keluarga kalau aku kerja ngaji main-main? Yang kedua, fikir pasal keluarga yang saya sebutkan tadi, susah payah. Duit zakat, duit pinjaman tak cukup. Mak pak kena tampung. Nak video call saja sehari 4 kali. Habis tu 4 betul lah. Video call apa kerak-kerak sangat. Minggu sekali sudah lah. Orang pun cemuh nak sediakan tengok telefon masuk. Kita tu nak masuk bilik ni sedia-sedia tolak kering punya tengok anak telefon buat video call pula. Dah lah pakai kentolah saja. Jadi ni kali sekala sudahlah. Ni saya cerita pengalaman ni Fatihah ni. Dia selalu video call. Dah lah kali balik. Tak boleh mindset dah. Tuan-tuan semua fikir pasal keluarga. Lepas tu kita akan fikir pasal masyarakat persekitaran kita. Ada tak kita ni dengan kelulusan kita, ilmu yang kita ada, kita bawa kebaikan kepada masyarakat kita. Ataupun kita duk fikir diri kita, ya, tak fikir mak pak, tak fikir masyarakat, tak fikir apa. Balik esok tak tahu nak duduk dengan siapa.
Jadi tuan-tuan kena fikirlah benda-benda tu semua. Saya fikir buat negeri nak uruskan ni sebaik yang mungkin. Tuan-tuan jadilah orang-orang yang mungkin akan menggantikan tempat saya, tempat Datuk Syekh Zakaria, tempat Datuk CPO. Tuan-tuan bayang Ketua Polis Kedah 10 tahun lagi adalah orang lulusan Azhar. Tapi bukanlah saya masukkan Ketua Polis tak lulus Azhar ni tak baik. Dia baik tuan-tuan. Kalau makan dia baca doa dulu. Saya tukar amin saja. Doa pun panjang. Orang Kelantan. Saya rasa itulah celoteh saya dengan adik-adik semua, anak-anak semua malam ni. Saya pun tak harap tidak bercadang untuk berceloteh panjang. Ini program yang pertama. Saya ucap alhamdulillah kerana diizinkan oleh Allah untuk sampai ke sini. Minggu ni juga kita akan bertemu anak-anak di Jordan. InsyaAllah jalanan ini memberi manfaat yang banyak kepada adik-adik dan kepada kerajaan untuk pastikan kita juga menyediakan manusia yang sesuai untuk mengisi semua kelebihan kebaikan yang kita sediakan di peringkat negeri. Saya rakamkan jutaan terima kasih kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah. CEO dia hadir, Tuan Datuk Syekh Zakaria Osman, yang telah begitu banyak memberi perhatian dan juga sumbangan keuangan kepada lembaga zakat. Untuk kita semua di sini, tolong bagi satu tepukan yang besar kepada lembaga zakat. Yayasan Islam yang menguruskan perjalanan dan kehidupan adik-adik, anak-anak semua di sini. Pengurusi Yayasan Islam Dr. Fakhruddin, Syekh Fakhur Razi. Sebab nama banyak F sangat susah nak sebut nama Dr. Fakhruddin. Ni orang baik-baik tuan-tuan. Yayasan Islam. Apa nama majikannya Cik Zahar kita lah. Untuk menguruskan tuan-tuan di sini. Kata banyak cobaan, banyak cabaran. Menguruskan 1000 lebih anak-anak. Pok seorang. Pok seorang, mak tak tahulah. Dua dah apa jaga. Nak uruskan anak yang ramai. Tuan-tuan jadilah anak-anak yang baik. Dengarlah kita cakap bapak kita. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan tamat pengajian dengan cemerlang, dapat muntas, jahit jidan, komang-komang pun busuk-busuk, habis ceroy lah. Jahit ya. Makbul. Makbul tu sahah no. Luluh lah. Luluh pun jahit lah bagus. Jangan jadi JDT. Koman sepanah. Gurau-gurau juga, tapi ini serius. Balik dengan kerjaan. Balik dengan kerjaan. Bagi orang tua-tua kita senyum, ceria. Rasa bangga dengan pencapaian anak-anak dia. Adik-adik kita bangga dengan abang dia. Kakak-kakak kita bangga dengan adik lelaki dia. Yang jiran kita bangga dengan jiran dia. Yang balik daripada Mesir. Perwatakan Azhari. Dengan balik perwatakan Liverpool. Watak Azhari lah. Bawa lah watak Azhari. Walaupun rambut panjang tak apa, saya tak marah. Biasa je rambut panjang kan. Ada juga sunnah rambut panjang. Tapi kena sikap gelok lah. Balik dengan ilmu. Balik on time. Jangan duduk macam Amu Majdi. Sampai belas-belas tahun dah. Dia businessman. Tak apa. Cari peluang-peluang kerjaan. Dia telah memasuki alam kerjaan. Apalah dia duduk sini lama pun. Kerana dah di Malaysia, saya bolehlah kutuk dia. Mula-mula saya jejak Mesir, dia ada. Daripada ada rambut sampai botak. Saya pun ada lagi sikit-sikit. Dia tak ada lah. Minta maaf lah, Majdi. Jadi bahan gurauan. Tapi dia bagus. Dia cekal lah untuk berada di sini. Bantu kita banyak. Nak balik Pimai senang. Tolong kita.
nak makan apa nama nasi mandi kepala kambing duk lantaran pun dia boleh uruskan. Alhamdulillah. Saya ucap terima kasih sekali lagi di atas usaha MKK mengadakan program ini. Harap berdapat berjumpa